العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan selawat Ibrahimiyah, baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Kompok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Warisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu daripada kitab Al-Jawharul Mahmud wa Munabbihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani yang telah beliau nukilkan dari kitab Ribabul Hadis, ini Saripati Hadis karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti pada bab kelebihan ilmu dan ulama. Itu surah 20 versi Rumi ya. Hikayat, didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan, maka mendapat ia padanya akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah yang tiada ia kerjakan dia pada dunia. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku, tiada aku berbuat suatu daripada demikian itu. Maka firman Allah Ta'ala, ini surat engkau dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji dan bersedekah dan perang sabil, dan aku ketahui akan benar niat engkau itu, maka aku berikan engkau pahala demikian itu sekaliannya. Maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala, dan jikalau tiada dikerjakan ia sekalipun, maka sayugianya hendaklah bagi kita hendaklah berniat hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila puasa atasnya. Kita niat, ya Allah, aku nak buat segala jenis kebaikan jika aku berpuasa ke atasnya. Kita niat. Niat bukan berjanji. Bila dah ada harta, kita tak bersedekah. Sedekah tu sunat, tak wajib, jadi taklah berdosa. Itu hari dah janji, itu bukan janji, itu niat. Ya? Kalau dah niat, buat lagi berganda-ganda lah pahalanya. Maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala, dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun. Itu contoh mengerjakan haji, bersedekah, perang sabil. Kita niat segala jenis kebaikan, termasuk dakwah, termasuk menuntut ilmu, termasuk itu ini segala kebaikan. Kita pun tak terfikir segala macam kebaikan kan. Tapi kita niat dalam hati, ya Allah, aku nak buat segala jenis kebaikan jika aku berpuasa ke atasnya. Kalau kita mampu. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu itu akan keredaan Allah Ta'ala dan akan negeri akhirat. Salah satunya kita niat nak menuntut ilmu dan menghilangkan jahil daripada dirinya. Kita niat nak hilangkan kejahilan, kebodohan daripada diri kita. Dan apabila orang yang jahil dan menghidupkan agama, dan daripada orang yang jahil dan menghidupkan agama. Menuntut ilmu tu nak menghidupkan agama. Jadi agama tu hidup dengan ilmu. Kerana bahawasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu
dan tiada sah zuhud dan takwa melainkan dengan ilmu, dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sihat badan. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Jangan kita niat nak menuntut ilmu ni supaya orang datang kepada kita. Kan? Macam saya pun niat kena betul. Saya menuntut ilmu ataupun saya sebarkan ilmu bukan niat supaya orang datang menghadap. Biar ramai subscribers. Tak boleh niat macam tu. Kan? Kalau ramai alhamdulillah. Tapi niat macam tu kena jauhkan. Maksudnya niat menuntut ilmu tu dan menyebarkan ilmu bukan supaya manusia datang kepada kita, dan mendatangkan dunia dan kemuliaan pada raja-raja dan lainnya daripada dunia. Maka tiadalah dapat fadilat menuntut ilmu yang tersebut, tak dapat kelebihannya nanti. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut itu memelihara akan segala adabnya, termasuklah menuntut ilmu ni untuk mendapat duit, wang, tak? Duit Ustaz Salam Kaut je, kalau orang bagi alhamdulillah, yang tak bagi tak apa, macam mana? Kena macam tu niatnya. Pun begitu ada juga kalaulah ada orang mengajar Al-Quran atau orang menyembuhkan, dipanggil ruqyah, menyembuhkan suatu penyakit dengan bacaan ayat Al-Quran, dan meminta upah. Sebelum dia buat tu dia minta upah dulu. Itu ada dalilnya dalam kitab. Allahumma shalli ala sayyidina Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari. Kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari. Dalam kitab tersebut ada dua hadis, iaitu berkaitan, yang pertama tentang satu orang, saya ringkaskan ceritanya panjang. Satu orang kabilah nak bermusafir ke satu tempat, singgah satu kampung. Dia nak bermalam di kampung tu, jumpa dengan orang kampung, ketua kampung, minta bermalam, tumpang tidur lah. Orang kampung, ketua kampung dan orang kampung tak suka, tak nak. Tak lama lepas tu dia mungkin buat kemah ke berdekatan tu lah kampung tu. Tak lama lepas tu dengan berita ketua kampungnya, tak maaf, bukan ketua kampung Kopok, bukan situ, ni kat tanah Arab, bukan kampung Kopok. Tak lama dengar ketua kampungnya kena sengat kala jengking. Cuba ngobat, tak jua yang pandai ngobat. Ada seorang penduduk kata, cubalah tanya kabilah tu, mana tahu-tahu. Mana tahu dia pandai ngobat. Betul, ada yang pandai ngobat, tapi syarat, dia kata, kemarin kami nak tumpang tidur, tak bagi. Ni saya nak ngobat ni ada syarat, dia kata, Imam. Syaratnya apa? Syaratnya tak banyak, 40 ekor kambing. Kau kalau tumpangkan tidur kan dah settle masalah, tak payah keluar duit. 40 ekor kambing, dia kata. Macam mana lah, sakit, hospital tak ada, Panadol pun tak ada. Ni kalau kena sengat-sengat apa ni, sementara nak pergi hospital tu, Panadol dulu, tahan sakit. Tahan sakit. Kawan saya pernah di Pan Baru, masa tu ada majlis ilmu dekat Negeri Sembilan, kumpul lah, ada ulama besar dari Yaman ke mana datang kumpul. Jadi tanah, banyak tanah diratakan tanah merah bekas kebun sawit, diratakan tanah merah di Pan Baru. Maaf, sengat. Macam mana? Sebelum pergi hospital makan Panadol dulu. Sementara kan tahan sakit tu. Sekarang imam dekat Masjid Mutiara ni, kat kat Johor Bahru lah kan. Ingat lagi. Baik. Jadi macam ceritanya boleh, syaratnya 40 ekor kambing. Setujulah pasal orang ketua kampung dah sakit. Ni Panadol apa semua tak ada. Zaman dulu ni, zaman PN, ngomong zaman PN. Dia Panadol dia
Nang dia kolek. Nak jaga mana tak ada. Belum ada lagi, belum wujud Panadol. Setuju, 40 ekor kambing. Jadi dia buat apa? Dia bacakan Al-Fatihah 7 kali kalau tak silap, dihembuskan. Baik. Baik. Ya sahabat lah. Kalau Ustaz Aidil yang sembuh tak baik-baik kan 7 kali, 70 kali. Ustaz masih sakit, Ustaz, bertambah sakit ada ni. Ada, awak pergi hospital. Makna dalil sahabat Rasulullah masih hidup. Keesokan harinya bila orang kampung nak bagi 40 ekor kambing, dia kata nanti dulu, aku nak tanya Rasulullah dulu. Aku ni minta-minta tapi nanti dulu. Dia tak berani juga buat keputusan tu. Masa minta bukan main. Jadi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, macam mana kau tahu Al-Fatihah tu boleh mengubat sakit? Tak, Rasulullah tak tanya, kau pandai-pandai kau minta 40 ekor kambing kau gunakan Al-Fatihah. Kau jual Al-Fatihah. Tak. Rasulullah tak cakap macam tu. Rasulullah fokus pada macam mana kau tahu Al-Fatihah ni syifa, penyembuh. Rasulullah cakap macam tu. Kau pernah cakap, kau pernah sabda kan? Kalau macam tu, kalau aku yang beritahu kau, kambing tu bagi aku sikit. Rasulullah minta. Malah Rasulullah minta sikit kambing. Pasal apa? Aku yang ajarkan kau. Jadi maknanya itu satu hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Maknanya kalau nak dipertikaikan kesahihannya, ini hadis Bukhari. Kemudian satu lagi cerita, hadis juga mengajarkan Al-Quran. Saya tak ingat ceritanya macam mana. Satu orang sahabat lah, dia mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang lain. Namanya ceritanya nanti saya baca lagi lah lain kali. Yang saya ingat yang itulah jadi tu 40 ekor kambing tu. Saya pernah baca sini kan. Nanti ulang kaji lagi sekali. Pasal apa, biasa saya baca hadis tu mula-mula nak mula-mula nak masuk kuliah masjid mana-mana surau atau masjid, sebab kadang ada orang petikai. Alah ustaz ni ngajar-ngajar nak minta salam kaut sebenarnya. Kenapa? Jadi kalau doktor kita bagi duit, kalau guru kita bagi gaji dan sebagainya, itu orang tak petikai sangat. Tapi bab-bab ni ada yang petikai, bukan semua, dan bukan kampung seni, tempat lain, planet Marikh. Lagi jauh. Tadi Tanah Arab, ini planet Marikh. Jadi dibacakan dalilnya supaya tidak berlaku fitnah ataupun salah faham. Baik, sambung. Dan hendaklah bagi orang menuntut ilmu itu memelihara akan segala adabnya, kerana tiada mencapai akan ilmu dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab, menjaga adab-adabnya. Setengah daripadanya membesarkan ilmu dan ahli ilmu dan membesarkan gurunya, dan setengah daripadanya membesarkan dia. Satu, jangan berjalan di hadapannya. Kalau nak jalan dia, tunduklah sikit kan. Yang kedua, jangan duduk pada tempatnya. Yang ketiga, jangan memulai perkataan. Yang keempat, jangan membanyakkan perkataan dan tertawa-tawa di hadapannya, melainkan dengan izinnya atau redanya. Yang kelima, jangan bertanya akan dia masalah pada ketika ia jemu ataupun tengah penat, jemu. Yang keenam, jangan diseru akan dia dengan namanya, seperti jangan diserukan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Dan setengah daripadanya membesarkan kitab. Maka satu, jangan mengambil akan dia melainkan dengan wuduk, kerana bahawasanya ilmu itu nur cahaya dan wuduk itu nur cahaya juga. Maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wuduk. Yang kedua, jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab. Yang ketiga, jangan menghantarkan atasnya sesuatu, letak sesuatu, maka iaitu haram, melainkan kerana hajat. Kecuali takut terbang ke apa, terbuka, teralih ke surat. Kecuali kalau ada memang talinya daripada buku, dilekatkan. Baik, jadi cukuplah kandang ni beberapa perkara tentang kelebihan ilmu dan ulama. Mudah-mudahan bila kita baca kelebihan ilmu ni, datang semangat untuk kita terus belajar dan belajar hinggalah tiada lagi. Macam mana kalau kita baca kelebihan sembahyang, semangat untuk kita sembahyang, kelebihan puasa, semangat untuk kita berpuasa, kelebihan baca Quran, semangat untuk kita baca Quran, kelebihan dakwah, semangat untuk kita berdakwah, kisah-kisah sahabat
semangat untuk kita meniru kehidupan sahabat. Begitu jugalah kelebihan ilmu. Mudah-mudahan semangat untuk kita terus menuntut ilmu lagi dan lagi sampai tak ada lagi, insya-Allah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Qahtani yang juga dikenali dengan nama Tuan Minal. Ini adalah salah sebuah kitab syarah bagi kitab Ummul Barahin oleh Imam Sanusi. Asalnya Jawi, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nurain binti Abu. Muka surat 135 kan. Masjid 150. Dan kata Ibrahim Al-Laqani, satu orang ulama tauhid bernama Ibrahim Al-Laqani, wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Artinya, dan pada mazhab kami, pemahaman kami, iaitu ahli sunnah wal jamaah, bagi hamba itu usaha yang diberati akan dia, dan tiada ada ia memberi bekas, maka hendaklah engkau ketahui. Maksudnya macam mana? Bermula murad yang kendaki, maksud dengan hamba itu sekalian makhluk, yang keluar daripadanya fi'il yang ikhtiari. Makhluk ni kita nampak ada fi'il, perbuatan yang ikhtiari. Ikhtiari ni yang boleh dipilih. Yang ini qasad ia kepada perbuatan yang ikhtiari, yang sengaja. Dan usaha itu iaitu bergantung kudrat yang baharu, kuasa yang baharu, kuasa makhluk dengan barang yang diperbuatkan. Dan kata kil, kata setengah ulama, iaitu iradat yang baharu, kehendak, pilihan yang baharu. Maka bahawasa segala perkara itu empat iradat yang dahulu dan kudrat dan perbuatan yang menyertai keduanya dan irtibat antara keduanya. Maka atas tafsir usaha dengan ini irtibat, dan iaitu bergantung kudrat dengan makdur, tiada ia makhluk, kerana bahawasanya setengah daripada umur, yakni perkara-perkara iktibariyah. Dan atas tafsirnya dengan iradat yang baharu adalah ia makhluk, dan sesungguhnya mentarif oleh mereka itu kan usaha itu dengan dua ta'rif. Diterangkan lagi. Yang pertama, bahawasanya barang yang jatuh, perkara yang berlaku. Barang yang jatuh, iaitu perkara yang berlaku dengan dia oleh makdur, yang ini yang dikuasai daripada ketiadaan sah tunggal orang yang kuasa dengan dia. Artinya bertambatan dan ta'alluq atau kehendak atas barang yang terdahulu daripada dua kaul, dua pendapat yang jatuh makdurnya, berlaku makdurnya, seperti gerak bersepakat dan berserta dengan dia daripada ketiadaan sah keadaan yang kuasa, dan iaitu hamba tertunggal ia dengan demikian makdur itu, tetapi daripada ketiadaan sah bersekutu dari kerana tiada memberi bekas daripadanya dengan suatu wajah, barang mana wajah ada ia. Baca dulu Dan hanya sesungguhnya baginya semata-mata menyerta jua, dan yang menjadikan yang sebenarnya itu tunggal dengan umum memberi bekas. Kita baca dulu ayat ni memang begitu. Ayat bahasa Melayu lama Dan takrif yang kedua, barang yang jatuh, perkara yang berlaku dengan dia oleh makdurnya itu pada tempat kudratnya. Artinya bertambatan dan ta'alluq atau kehendak atas barang yang telah lalu daripada dua kaul, dua pendapat yang jatuh berlaku makdurnya. Seperti gerak pada hal bersepakai atau bersepakat ia dan berserta ia dengan dia pada ketika keadaan makdur ini pada tempat kudratnya, seperti tangan umpamanya. Baik, bawah dia terangkan lagi. Syahdan, wajib atas kita bahawa iktikad, percaya, yakin dalam hati, iktikad kita bahawa tiada dapat memberi bekas sekali-kali usaha hamba itu. Ni yang kena highlight. Ni penerangan yang senang sikit lah. Yang tadi tu macam terawang-awang kita punya pemikiran kan. Apa benda yang Syekh Zainul Abidin nak cakap sebenarnya. Yang bawah ni yang kesimpulannya. Wajib atas kita beriktikad,
percaya, yakin bahawa tiada dapat memberi bekas sekali-kali usaha hamba itu. Usaha kita ni, bergerak tangan, kaki, badan dan sebagainya, itu tiada memberi bekas, tiada memberi kesan. Kerana tiada seorang yang bersekutu ia akan Allah. Sebab yang memberi bekas tu Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang memberi bekas. Makhluk, masuklah kita manusia, tak memberi bekas. Kalau contoh saya tampar Ustaz, adakah Ustaz nak kata penamparan saya ni tak memberi bekas? Ya, dari segi tauhid memang tak memberi bekas. Yang menyakitkan pipi saya ni, sakit Ustaz? Sakit lah. Tampar tak sakit pula, cuba tampar di sendiri. Kan? Sakit. Habis tu Ustaz kata tak memberi bekas. Memang tak memberi bekas. Dari segi hakikat sebenar, yang memberi bekas, yang menyakitkan pipi saya ni Allah Ta'ala, bukan tangan awak. Hakikat yang sebenar, zahir pandangan mata kasar, kita nampak seolah-olah tangan tu lah yang menyakitkan pipi saya. Wah, tu kan. Ditempeling, orang Jawa kata tempeling, tak tempeling dulu. Melayu kata tampar. Ini cerita enjin kereta. Kalau bahagian kereta, ini cerita enjin kereta. Dah banyak kali sebut kan perumpamaan ni. Kalau pandangan luaran, kita tengok kereta tu yang gerakkan tayar. Yang sebenar-benar kalau kita buka boot depan tu, bonet depan tu yang gerakkan enjin tu gerakkan tayar. Yang sebenar-benarnya enjin tu. Jadi pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah kalau saya ditampar, kan, seolah-olah nampak tangan itulah yang menyakitkan pipi saya. Hakikat kejadian yang sebenar, yang menggerakkan tangan orang tu pun Allah Ta'ala, yang menimbulkan rasa sakit pada pipi saya pun Allah Ta'ala. Ini hakikat kejadian sebenar. Kerana tiada seorang yang bersekutu ia akan Allah. Tak ada yang saing-saing Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun boleh memberi bekas. Ada makhluk ni pun boleh memberi bekas. Tak, hanya Allah yang memberi bekas. Kerana tunggal kudrat Allah Ta'ala yang memberi bekas itu. Tunggal, satu, hanya Allah. Esa, tunggal tu bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu lagi yang lain esa. Bahasa Arab wahdaniyah, tunggal. Wahdaniyah, esa Allah Ta'ala, hanya Allah yang ada kudrat yang memberi bekas. Kudrat makhluk ni pada zahir sahaja nampak seolah-olah memberi bekas. Hal kejadian yang sebenar hanya kudrat Allah yang memberi bekas, hanya kuasa Allah yang memberi bekas. Dan tiada memberi bekas kudrat yang lain daripada kudrat Allah Ta'ala. Selain makhluk ni ada kudrat zahir pandangan mata kasar, seolah-olah ada kuasa sendiri yang boleh memberi bekas. Hakikat kejadian sebenar tak memberi bekas pun kudrat selain Allah Ta'ala ni. Kudratnya berkuasa lah. Ni ayat ni, poin-poin dia ni penting ni. Ayat dia ringkas saja, tapi bukan semua orang boleh masukkan dalam hati dia. Maksudnya nak menerima tu. Dalam saya punya YouTube dah kena komen dah. Pada bab Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Saya kata salah satu perkara bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, iaitu fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Ini daripada kitab Aqidatul Najin lah. Kita dah baca kan, jadi ulang kaji. Ada orang komen, excited lah ni. Ada orang komen ni. Sekali tengok dia komen apa, ini kuliah bodoh. Allah Ta'ala dah kurniakan akal. Kita lah pilih sendiri nak buat baik ke nak buat jahat. Nampak? Saya ni bercakap berdasarkan kitab. Dia bercakap gitu je, main type je.
sabar je lah kan. Alang Nabi aja pun ahli keluarganya ada yang tak beriman. Ini kan saya tak siapa-siapa kan. Jauh sangat beza saya dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain. Memang manusia biasa kan. Jadi setakat kena macam tu tak ada apalah. Kan. Itu je lah nak kuatkan semangat. Dalam kitab Aqidatul Najin tuan-tuan, dah banyak kali sebut dalam kuliah sini tapi ini kita ulang kaji je lah. Nak buka boleh juga tapi tak tahu surat berapa tu kan. Ingat antara fahaman yang sesat iaitu fahaman Mu'tazilah. Salah satu iktikad Mu'tazilah iaitu Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Jadi fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahaman yang betul, yang tak sesat, yang suci murni, yang dibawa, yang disebarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ialah pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk ada kuasa sendiri, seolah-olah makhluk ada pilihan sendiri. Hakikat kejadian yang sebenar, Allah yang menggerakkan dan Allah yang menentukan pilihan hati seseorang itu nak buat baik, nak buat jahat. Babnya ada, itulah nak cari muka suratnya dah lepas-lepas. Kalau tuan-tuan nak, carilah dekat tajuk YouTube saya Aidil Hani, cari bab kuasa Allah dan kuasa makhluk. Adalah nanti jumpa buku surat berapa tu kan. Saya dah sebutkan buku surat berapa. Sebab jemaah sini dah banyak kali dengar, telinganya dah Allah Ustaz sini je kan. Jadi ulang kaji gitu je lah. Tapi lagi tak Aqidatul Najin lah ada kitab ni. Baik. Kenapa Ustaz berani cakap apa nama ni, fahaman Allah pinjamkan kuasa makhluk tu Mu'tazilah, fahaman zahir pandangan mata kasar, makhluk ada kuasa, ada pilihan. Hakikat sebenar Allah yang gerakkan, Allah yang tentukan pilihan seseorang. Sebab ada dalam kitab Aqidatul Najin. Satu je kitab, banyak kitab lain. Kitab Aqidatul Najin ni ambilan daripada kitab Arab juga. Contoh Tuhfatul Murid, kitab Fathul Majid, kitab Tahqiqul Maqam, dan ada dalil-dalil Quran dan hadisnya. Bukanlah maknanya ulama-ulama tu mengarang kitab tu tepuk dada tanya selera, tidak. Dan Al-Quran, dalil Quran dan hadis tu bersambunglah sanadnya kepada tabi'ut tabi'in, pada tabi'in, pada sahabat dan seterusnya kepada Rasulullah SAW. Sebab tu saya berani cakap macam tu. Tetapi tak kala adalah setengah daripada perbuatan itu keluar ia dengan ikhtiar hamba, seperti naik ke atas pohon kayu umpamanya. Ikhtiar itu pilihan hamba. Dia sendiri yang nak naik pada zahirnya lah. Maka dapat dengan perbuatan hamba pada zahirnya ni. Ikhtiar hamba dapat dengan perbuatan hamba pada zahirnya. Kalau tuan-tuan ada bukunya tu highlight tu pada zahirnya, pada pandangan mata kasar. Hakikat kejadian sebenar, Allah yang tentukan pilihan hamba tu nak naik pokok, dan Allah yang gerakkan hamba tu dapat naik pokok. Itu hakikat sebenar. Dan setengah perbuatan itu tiada dengan ikhtiar. Ada yang bukan sengaja. Ikhtiar tu sengajalah, pilihan yang sengaja. Seperti gugur umpamanya, jatuh. Gugur tu jatuh. Mana sengaja nak jatuh? Kecuali nak bunuh diri lah kan. Panjang-panjang pokok, sengaja jatuhkan diri. Melainkan terpleset, licin kan. Ataupun kerengga banyak, kan, banyak-banyak dia kerengga, terlepas tangan kaki semua. Maka dibangsakan perbuatan yang keluar dengan ikhtiar hamba itu kepada iktisab, artinya usaha. Maka telah lalu ta'rif usaha itu. Manusia itu pada zahir ada usaha.
Ada usaha ikhtiar yang tak memberi bekas lah hakikatnya. Zahir nampak seolah-olah memberi bekas. Demikianlah mazhab ahli sunnah. Dan hasil iktikad ahli sunnah, tiada bagi hamba pada af'alnya, perbuatannya yang ikhtiariyah, yang sengaja itu, melainkan usahanya. Maka tiada ia majbur semata-mata, seperti barang yang berkata oleh Jabariyah. Jabariyah pula kata makhluk zahir pun tak ada usaha. Jabariyah kata pada zahir pun makhluk tak ada usaha. Tujuan Jabariyah kata macam tu supaya apa? Supaya buat jahat tak berdosa. Kalau dia buat jahat, contoh berzina, mencuri dan sebagainya, dia kata ini kan Allah Ta'ala takdirkan, manusia mana ada usaha berikhtiar. Jadi tak berdosa kalau buat jahat. Dia menolak zahir syariat. Sedangkan agama Islam itu hakikat tauhid ada, zahir syariat pun ada. Itu sebab kita belajar ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kan? Dia tolak, Jabariyah tolak ni semua ni, ilmu ibadat, munakahat, jinayat, faraid, tolak semua. Kenapa? Dia nak supaya buat jahat tak berdosa. Ini Jabariyah, dia pegang hakikat tauhid sahaja. Maknanya Allah yang takdirkan segala perkara, jadi usaha ikhtiar ni tak ada. Tujuan dia kata gitu supaya buat jahat tak berdosa. Jadi sesatnya Jabariyah tu bukan sebab dia kata segala perkara Allah Ta'ala dah tentukan, segala perkara Allah Ta'ala yang jadikan, segala perkara segala pilihan makhluk tu Allah Ta'ala yang tentukan. Tujuan dia cakap macam tu, satu, supaya tak perlu menunaikan kewajipan, dan tak berdosa buat apa-apa sahaja. Itu sesatnya Jabariyah apabila dia menolak zahir syariat. Dan tiada hamba itu yang menjadikan bagi af'alnya, perbuatannya, seperti barang yang berkata oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah pula cakap dia tak percaya hakikat tauhid. Dia hanya percaya zahir syariat. Mu'tazilah kata satu orang itu buat dosa dapat buat sesuatu kejahatan dapat dosa. Pasal apa? Memang dia yang buat. Allah Ta'ala tak nak dia tu buat jahat. Allah Ta'ala tak nak dia tu pilih kekufuran, tapi manusia tu sendiri yang pilih. Allah Ta'ala tak nak orang tu buat jahat, tapi orang tu sendiri yang buat. Yang ini pula tak percaya hakikat tauhid, namanya Mu'tazilah, ajaran sesat Mu'tazilah. Dia memang percaya memang makhluk tu sendiri yang ada kuasa memilih dan ada kuasa berbuat sesuatu. Sebab itulah dapat dosa pahala, sehingga terkorbannya sifat Allah, iaitu iradah dan kudrat. Maknanya perkara yang baik Allah Ta'ala yang nak, Allah Ta'ala kehendaki, iradat. Dan perkara yang baik itu Allah Ta'ala yang jadikan, kudrat. Tapi perkara yang jahat itu bukan Allah yang nak dan bukan Allah yang jadikan. Sekali imbas tuan-tuan, kalau keimanan, ketauhidan, ilmu kita tentang tauhid dan akidah ni kurang tebal ataupun kurang dalam ataupun kurang diulang kaji, terlupa, kita boleh terpengaruh tuan. Tak? Bayangkanlah, Allah Ta'ala tak nak kejahatan, Allah Ta'ala tak jadikan kejahatan. Orang tu sendiri, manusia tu sendiri, jin tu sendiri yang nakkan kejahatan. Jin tu sendiri, manusia tu sendiri yang bergerak melakukan kejahatan. Allah Ta'ala Maha Suci. Bahaya tuan-tuan, kita boleh terpengaruh. Maknanya kesesatan Mu'tazilah ni, bila dia kata macam tu, ada perkara Allah Ta'ala tak nak berlaku juga. Ada perkara Allah Ta'ala tak jadikan berlaku juga. Dah berapa banyak Tuhan ni? Yang kita belajar hanya Allah
yang menentukan segala perkara, hanya Allah yang menggerakkan segala perkara, yang ada memberi bekas. Kalaulah yang baik tu Allah yang buat, Allah yang kehendaki, yang jahat tu bukan Allah yang kehendaki, bukan Allah yang jadikan. Nescaya sekurang-kurangnya lah ada dua Tuhan lah. Satu Tuhan jahat, satu Tuhan baik. Malah itu sama dengan fahaman apa? Buddha, Yin Yang. Agama Buddha ni, dia kalau nak buka kedai runcit, dia kena beli patung sembahan kira dewa baik lah, dewa baik. Jadi kedai runcit dia insya-Allah maju. Dia tak sebutlah insya-Allah, mana bahasa kita tu macam tu lah. Jadi kalau dia nak buka kelab malam, dia tak boleh beli dewa baik, utuh. Nanti dewa baik tak suka. Dia kena menyembah ataupun beli patung dewa kejahatan. Sebab dalam kepercayaan dia ada dua jenis Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan jahat. Malah Mu'tazilah ini lebih teruk daripada fahaman Buddha. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala jadikan yang baik, yang jahat tu segala makhluk yang buat. Berapa banyak makhluk, bukan satu. Maknanya segala banyak makhluk yang buat kejahatan tu jadi Tuhan jahat. Mu'tazilah ni tak perasan Ustaz dia punya kesalahan tu. Nak kata tak perasan, pandai-pandai, bukannya calang-calang. Pengasas Mu'tazilah ni hafaz 30 juzuk Al-Quran. Pandai tak tu? Tak pandai tak? Tapi bukan kerana kepandaian, bukan kerana apa. Hakikatnya sebenar memang Allah Ta'ala takdirkan ada yang tak nampak kebenaran. Alhamdulillah menjadi. Jadi kita doalah supaya Allah Ta'ala sentiasa beri petunjuk kepada kita. Pertama dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, hingga akhir. Kemudian selepas sembahyang kita bacalah doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, arina, tunjukkanlah kami al-haqqa haqqan, benda yang benar itu sebagai benda yang benar. Warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kami untuk ikut kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kami, nampakkanlah kami yang salah itu sebagai yang salah, bukan terbalik, yang benar itu sebagai yang salah itu sebagai yang benar. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kami untuk menjauhi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang benar dan kekalkan kita jalan yang benar hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.